So, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar tak sedar kita dah masuk bulan Ramadan. Selamat menyambut Ramadan diucapkan kepada semua. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Okay, so sempena bulan Ramadan ini, saya nak bercerita tentang diet semasa bulan Ramadan. Untuk kali ini, kita nak fokus kepada topik sahur. Okay, sebelum tu kita nak tengok sikit lah pola pemakanan semasa bulan bukan puasa. So, biasanya kita akan ada 3 kali makan, breakfast, lunch, dinner and 2 kali snacking lebih kurang. Okay, pagi dengan tengah hari kita akan snack sikit. Kalau bulan puasa pula, biasa kita akan tukar kepada sahur, iftar dan juga moreh. So basically kalau hari biasa kita akan makan dalam 4 ke 5 kali sehari. Kalau bulan puasa kita akan makan dalam 3 kali sehari. Okay, so bercerita tentang sahur, soalan yang pertama. Sahur ni penting ke? Sahur ni penting. Sahur ni dia macam kita punya breakfast lah. So basically waktu ni kita nak top up kita punya glycogen. Glycogen adalah tangki simpanan tenaga yang mana ia disimpan dalam hati. Okey, bercerita tentang glycogen, saya ada sentuh semasa first class hari tu. Okey, ini adalah rupa glycogen di mana dia adalah tangki simpanan kita. Okey, kalau contohnya dekat rumah kita ada tangki simpanan air kan, in case kalau air tak ada gangguan bekalan air, kita akan gunakan tangki air tu. So kalau manusia dia ada glycogen, kita puasa tak makan, tak ada energi, so energi yang kita dapat tu kita akan dapat daripada glycogen ni lah. Okey, tapi masalahnya glycogen ni dia punya space limited. Okey, ini adalah analogi untuk glycogen. Okey, dia limited, kecil je. Okey, sebab tu glycogen ni kita boleh guna daripada pagi sampai tengah hari je. Okey, contoh kita start puasa dalam pukul 6 dan pukul 10, 11, 12 macam tu, simpanan glycogen kita dah semakin menurun. So waktu petang kita akan kita akan gunakan tangki kedua kita, tangki simpanan tenaga. Yang kedua iaitu lemak. Okey, waktu petang sebenarnya pembakaran lemak berlaku. Okey, ini adalah tangki lemak. Tangki lemak ni besar kan. Okey, lemak tak ada had, unlimited kalau kita nak simpan lemak ni. Tapi kalau glycogen ni dia limited. Okey, so sampai mana tadi? Okey, pembakaran lemak. So basically macam mana kita nak tahu kita punya lemak ni dah terbakar? Okey, perasan tak waktu kita puasa nafas kita akan sedikit berbau? Kan? So nafas berbau tu sebenarnya adalah sebenarnya menunjukkan kita punya lemak sedang dibakar dan ditukarkan menjadi tenaga. Okey, bila kita bakar lemak ni, okey, ataupun bila kita gunakan lemak ni sebagai tenaga, dia akan menghasilkan byproduct iaitu ketone ataupun ketone bodies. So basically ketone ni lah yang menyebabkan nafas kita berbau. Okey, sebab tu sebenarnya kalau kita puasa, barat kita tak pelik boleh turun. Okey, kalau kita puasa memang barat kita akan turun sebab waktu petang kita akan gunakan simpanan lemak ni. Simpanan lemak ni akan dibakar so that kita dapat energi. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Yang ini. Okey, kalau tak makan sahur apa jadi? Okey, ada orang dia malas nak bangun sahur, betul tak? Okey, kalau tak pun dia akan makan siap-siap malam tu. Sebelum tidur pukul 11, pukul 12. Okey, makan siap-siap, lepas tu sambung tidur sampailah pagi bangun subuh. Okey, tak sahur terus sambung puasa. Okey, amalan ni sebenarnya tak elok lah. Okey, sebab apa? Kalau kita ambil sahur, biasa kita akan puasa dalam 12 jam. Okey, tapi kalau kita skip sahur, kita tak ambil sahur, kita akan puasa dalam masa 20 jam. So tempoh 20 jam ni lama. Okey, so apa yang berlaku? Okey, yang pertama of course kita punya metabolism akan down. Yang kedua fat burning akan jadi slow. Okey, dia macam ni. Saya bagi satu analogi. Katakan dekat rumah kita ada satu tangki air. Ni tangki air kita. Okey, lepas tu kita dapat notis mengatakan air tak ada dalam masa 24 jam. So kita akan gunakan tangki ni dengan berjimat-jimat lah, of course kan, sebab tak ada air sehari 24 jam.
Okey. Itu kalau tak ada air sehari. Kalau kita dapat notis dia kata air tak ada dalam masa 3 hari. Kita akan lebih berjimat sangat untuk kita gunakan air ni. Betul tak? Untuk kita survive 3 hari tak ada air kan. So kita akan lagi berjimat. Macam tu jugalah dengan kita punya lemak ni. Semakin lama kita berpuasa, okey, semakin perlahan dia dibakar. So metabolism kita akan down, fat burning akan slow. Lemak akan terbakar juga, tapi pada kadar yang sangat minimum. So penting untuk kita makan sahur. So kita ada 2 tangki simpanan, iaitu glycogen dan juga lemak. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, sahur nak makan apa? Okey, ada orang dia pagi-pagi apa orang kata tak lalu nak makan nasi kan. Awal sangat nak makan nasi. So tak apa. Ada benda lain selain daripada nasi yang kita boleh makan. Janji meal tu seimbang. Okey, seimbang maksudnya cukup lah, lengkap karbohidrat, protein, lemak dan juga sayur ataupun buah. Okey, bila kita lengkapkan kesemua elemen ataupun nutrisi yang ada dalam kita punya pinggan, sebenarnya apa orang kata, kalau kita ingat balik, karbohidrat dia ada kompleks karbohidrat, lepas tu gabungan dengan protein, lemak, sayur ni dia menyebabkan kita punya makanan ni lambat hadam. Okey, bila lambat hadam, gula dalam badan kita akan naik dengan perlahan. Okey, macam saya cerita hari itulah. Okey, bila gula kita lambat naik, maksudnya kita akan rasa kenyang lebih lama. So kita boleh bertahan kenyang daripada sahur tu sampai ke tengah hari lah. At least baru kita akan rasa lapar balik kalau kita punya meal tu lengkap. Sebab tu penting untuk cukupkan karbohidrat, protein, lemak dan juga sayur dan buah. Okey, so tips lain semasa bersahur, yang pertama, elakkan minuman berkafein. Contoh macam teh ataupun kopi. Sebab apa? Dia ada diuretic effect. Okey, dia akan buatkan kita rasa nak kencing selalu, kerap kencing. So bila kita kerap kencing, kita akan cepat dehydrated. Okey, air akan cepat hilang dan kita akan rasa cepat letih. Okey, yang kedua, elakkan makanan yang masin. Contoh makanan dalam tin. Contoh macam sardin ataupun tuna tadi tu. Ataupun tuna, tapi boleh ambil, jangan selalu. Okey, and apa lagi? Bila makanan masin ni pun samalah, dia akan bagi kita diuretic effect dan kita akan kerap kencing. Jangan lupa minum air, okey, dalam 1 ke 2 gelas semasa bersahur. And jangan over sangat minum air banyak-banyak sampai 1 liter. Okey, sebab apa? Dia akan buat kita rasa kerap kencing juga. Minum air banyak sangat, 1 ke 2 gelas dah memadai untuk bersahur. Okey, so tu je untuk kali ni. Okey, next vlog saya akan bercerita tentang iftar. Macam mana nak makan waktu iftar ni. Okey, so tu je lah untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum.